Dia kata perakuan yang kedua yang kau kena akui selepas daripada kau iktiraf hanya Allah sebagai Tuhan, kau kena akui aku adalah hamba. Aku ni hamba. Jangan angkat lebih daripada martabat hamba. Wa rasuluh, yang Allah lantik sebagai rasul. Kemudian Nabi kata lagi, Nabi nak isyaratkan, selepas kita beriman, selepas kita memperakui tiada Tuhan selain Allah, selepas kita memperakui Muhammad itu sebagai hamba Allah, kita kena akui bahawasanya agama kita, yang mana agama itu bersifat ibadah, akidah dan selain daripada dia, mesti ambil daripada seorang lelaki yang Allah Ta'ala utuskan sebagai Rasul, iaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah mengaku Allah sebagai Tuhan, lepas tu kita mengaku Muhammad sebagai hamba, kita kena mengaku, ya Allah, aku dah akui tiada Tuhan selain pada engkau. Aku dah akui Muhammad itu hamba engkau. Dan aku kena akui Rasul yang kau utuskan untuk mengajar agama pada aku adalah Muhammad. Maka kita kena pastikan gerak-geri kita, perbuatan seharian kita selari dengan kehendak apa yang digariskan oleh lelaki yang Allah Ta'ala utuskan sebagai Rasul. Sebab kita tak boleh tanya Tuhan direct. Maka Tuhan hantar Rasul untuk mengajar kita cara kita beragama. Maka agama kita kena jelas. Bila orang kata apa itu ajaran agama, apa yang qala Allah wa qala Rasul, apa yang Allah kata, apa yang Rasul kata. Selain daripada tu, dia tafsiran, boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Tapi mau mari, siapa-siapa nak cakap dalam agama ni mesti bawa mari apa yang Allah kata, apa yang Rasul kata. Kerana Allah tak lantik orang lain sebagai Rasul. Kalau mari seorang tok syekh dia cerita, saya bagi tuan-tuan satu ibadat ni, kena tanya dia, ustaz, lain macam nampak ibadat ni, mari pada mana? Semalam saya mimpi, semalam saya mimpi jumpa dengan tok syekh jubah hijau, dia bagi saya zikir ni. Kita kata kita tak mau, kita mau yang Nabi punya. Kerana dalam syahadah kita berjanji kita nak ambil agama daripada Nabi. Selain daripada itu tak boleh. Kerana tidak ada tauliah melainkan hanya pada Rasul. Rasul diberi tauliah untuk mengajar. Boleh tuan-tuan? Cuma bila kita tengok dalam agama ni, saya sebut tadi ada 3. Agama ni ada 3. Akidah, ibadah, muamalat. Akidah ni kepercayaan yang bersifat teori, yang kita kena percaya. Yang kedua ibadah, yang mana ibadah ni praktikal, tapi praktikal hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang ketiga muamalat, urusan yang mana kita berinteraksi dengan manusia. Nabi sebut dalam hadis, antum a'lamu bi amri dunyakum. Dalam riwayat menyebut bi umuri dunyakum. Dalam urusan dunia, urusan muamalat yang tidak ada kaitan langsung dengan wahyu, wahyu tak sebut secara jelas, maka Nabi kata kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Yang ni tak apa tuan-tuan. Tuan-tuan nak pakai baju Melayu ke, baju Korea ke, baju Negro ke, no problem. Islam cuma letak garis panduan tutup aurat, cukup. Tuan-tuan nak pakai jubah, nak pakai kepiah putih, nak pakai songkok hitam, tak nak pakai, tak ada masalah. Kerana Islam memberikan keluasan. Ini urusan dunia. Sebab Nabi kata kamu lebih tahu tentang urusan dunia. Nak datang ke surau, naik motor, ada yang naik basikal, ada yang jalan kaki, ada yang naik kereta. Itu terpulang. Tidak ada kaitan dengan wahyu secara langsung. Bagaimana kita nak menguruskan dunia? Terpulang, Nabi kata. Kita menguruskan negara, nak
letak berapa kementerian, berapa orang menteri, Nabi tak pernah letak had. Bahkan zaman Nabi tak ada menteri pun. Zaman Nabi tak ada menteri pun. Nabi lantik ikut suka. Panglima tentera pun Nabi lantik bila nak pergi perang baru lantik. Dia tak ada gaji bulanan ni. Elong-elong bulan pun tak ada. Uniform pun tak ada. Adakah uniform ni bid'ah? Terpulang kerana urusan dunia. Bid'ah lah, tapi bid'ah hasanah. Ini maksud bid'ah hasanah ni. Bid'ah dalam urusan dunia. Yang memang disuruh nak buat lampu, buat mikrofon. Sebab saya sebut ni kerana kadang-kadang bila kita bincang bab bid'ah, nanti kita akan masuk bab bid'ah. Ada hadis bab bid'ah nanti kita akan masuk. Tapi saya sentuh sikit di sini. Bila kita sebut bab bid'ah, dia kata susahlah macam tu, mikrofon pun bid'ah. Memang bid'ah pun, tapi bid'ah tak larang. Nabi tak larang. Ini urusan dunia yang Nabi suruh kita berfikir untuk mengembangkan dunia ni. Itu bab muamalat. Ada satu bab dipanggil bab ibadat dan akidah. Yang ni tuan-tuan kena ikut macam mana Nabi ajar, jangan renovate. Jangan pergi tukar, jangan pergi tambah. Ni ibadat, akidah. Sebab apa? Sebab akidah dan ibadah, sebelum itu saya sebut muamalat tadi, walaupun Nabi kata kamu lebih tahu, Nabi tak lepaskan terus lah. Nabi letak guideline, panduan umum. Riba tak boleh, judi tak boleh, meniagalah macam mana pun jangan tipu, jangan judi, jangan riba. Dia ada guideline dia lah. Kita patuh yang tu, okey. Baik. Ibadat dengan akidah, yang ni tak ada renovation. Daripada dulu zaman sahabat sampai sekarang tak ada perubahan. Mesti tak boleh ada perubahan. Sama. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak hisap kita, nak uji, nak timbang amalan kita berdasarkan kepada ibadah dan akidah yang Nabi ajar. Betul? Bila nak timbang, bila nak semak, skema jawapan mesti sama. Cikgu-cikgu dia tahulah kan. Nak ambil UPSR, kita nak tengok mana pelajar cemerlang, soalan kena sama satu batch, baru kita tahu yang cemerlang. Kalau soalan lain-lain, mungkin soalan ni kita bagi set A cemerlang lah dia, senang sikit. Yang B susah sikit, tak dapat cemerlang. Tak adil dari sudut penilaian, penaksiran tak adil. Jadi sebab itu ibadat dengan akidah ni dia sama. Sahabat akidah macam tu, kita pun akidah macam tu. Sahabat ibadat macam tu, kita pun ibadat macam tu. Sebab apa? Sebab nanti Tuhan nak hisap, Tuhan nak kira. Skema mesti sama. Kalau skema tak sama, nanti orang kata, mana boleh ya Allah, dia dapat ibadat yang lain ikut mimpi, saya tak dapat. Pasal apa saya tak mimpi macam dia? Nampak tuan-tuan? Maka sebab tu Nabi ajar siap-siap dalam hadis. Nabi ajar siap-siap dalam hadis supaya kita mengamalkan ibadat yang Nabi ajar pada sahabat dia, dan sahabat ajar pada generasi berikutnya. Skema sama, baru datang adil dalam penaksiran. Kalau tak, dia jadi tak adil lah. Orang ni ada ibadat version dia, orang ni ada ibadat version dia. Kita tengok Islam ni seorang, Islam ni bermula daripada Nabi ya. Nabi seorang lah. Tengok-tengok ni version dia. Yang ni pula ada cara ibadat dia, yang ni pula berjoget-joget. Kan pelik tu. Saya pergi, saya kat Jordan, saya belajar kat Jordan dulu kan. Ada satu masjid tuan-tuan, dia zikir kan, tak tahu saya tengok pun saya pelik. Dia berjoget-joget dalam masjid, dia berlari-lari macam main galah panjang, tapi dia berzikir. Saya confused, galah panjang ke zikir ni? Sedangkan zikir tu nak bagi hati tenang kan, tapi dia penat zikir. Jadi sebab itu, kalau itu version yang dia bawa, mana version Nabi punya? Dia kata saya ni tak kisahlah, yang penting saya nak ibadat lah, itu yang penting sekali. Tak. Kalau setakat nak ibadat tuan-tuan, Sami Buddha pun ibadat. Sami Buddha dia tak makan buah, dia tak makan daging, dia makan buah, dia vegetarian kan. Makan buah, makan sayur, dia pun ibadat. Tapi cara dia tak betul. Islam tak iktiraf kerana dia tak mengikut panduan wahyu, dia tak mengikut pimpinan wahyu. Maka ibadat dengan akidah mesti ikut pimpinan wahyu, baru jadi betul.
Sebab itu ada seorang sahabat, dia nazar kan, dia nazar, dia kata kalau Tuhan bagi hajat apa yang dia minta, dia nak puasa, nak duduk tengah panas, tak nak bercakap. Tengok Tuhan bagi kat dia, Tuhan kabul permintaan dia. Dia puasa, duduk tengah-tengah panas, tak bercakap dengan orang. Nabi tengok, Nabi pelik, ni pasal apa ni? Dia nazar, ya Rasulullah, dia nak duduk tengah panas dalam keadaan puasa dan tak mau bercakap dengan orang. Nabi kata, murruh falyastadhil wal yatakallam wal yutimma saumahu au kama qala. Nabi kata, ambil dia, suruh dia berteduh, suruh dia bercakap, tapi teruskan puasa dia. Nak kira tak salah duduk tengah panas? Salah? Tak salah. Duduk tengah panas selagi tak mudarat, tak salah. Tak bercakap, tak salah, tak nak bercakap. Tapi bila mana dia menyandarkan kepada ibadat, dia nak mendekatkan diri kepada Allah dengan berjemur di tengah panas. Tuan-tuan, kalau ada yang kulit cerah sikit nak buat sunburn kan, tahu sunburn kan, duduk tepi pantai, tutup aurat lah kan, jangan pakai underwear, susah lah kan, tutup aurat siap-siap, tuan-tuan buat sunburn, nak bagi gelap sikit kulit, tak ada masalah, tak salah yang tu. Tapi bila mana duduk tengah panas dengan menganggap itu ibadat, mendekatkan diri kepada Allah dengan berjemur, dengan tak nak bercakap, yang ni Nabi tak benarkan. Kerana perlu pimpinan wahyu, nak ibadat perlu pimpinan wahyu. Sebab tu Nabi kata, berteduhlah, bercakaplah. Tapi puasa tu okey, kerana puasa tu ada pimpinan wahyu. Ada orang nazar jalan kaki, ada kan? Tak betul tu. Nazar orang Melayu pelik-pelik, jalan kaki pergi Putrajaya, lepas tu apa? Botak kepala. Kalau Brazil menang World Cup tahun ni, nazar saya lah, dia kata. Dia kata kan, nazar saya nak botak kepala anak saya. Kepala anak yang botak, boleh tak? Nazar botak kepala ni bukan ibadat. Dia nazar ni mesti buat satu benda yang ada unsur ibadat yang Nabi ajar, puasa, salat sunat, umrah ke kan. Ini dia pergi nazar, pergi jalan kaki pergi Putrajaya, bukan ada fadilat pun apa-apa. Solat kat Masjid Putrajaya bukan ada fadilat khusus, tak sama macam solat kat surau ni, lebih kurang kan. Kalau pergi nazar nak pergi solat dekat Masjidil Haram tu okey. Tu okey.